Assalamualaikum. Nama Nur Alia Maisara. Mai nak bentang satu bab ni, hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Jom start. Pengertian hadis sahih ialah satu berita hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang adil dan sempurna hafalan. Dhaif bersambung sanadnya, tidak ada cacat yang tersembunyi, syaz dan pengertian tidak janggal. Ni macam dalam slide ni akan ada banyak typo sebab mana ada yang confidentnya buat slide tanpa buat research. Sorry, minta maaf. Ni contoh dia. Contoh hadis sahih. Contoh hadis sahih ni dia famous lah. Macam riwayat Muslim, Bukhari. Tu hadis sahih yang famous. So hadis sahih ni ada dua. Sahih li zatihi dan sahih li ghairihi. Sahih li zatihi ni sama je meaning, maksud dia dengan apa maksud hadis sahih tadi. Sama je. Kita go to sahih li ghairihi. Hadis hasan. Li ghairihi ni hadis hasan yang disokong oleh riwayat lain yang setaraf dengannya atau lebih kuat daripadanya. Hadis ini asalnya hasan li zatihi, tapi dia diangkat martabat sebab ada faktor luaran dia, iaitu wujud rangkaian sanad yang lebih ramai yang boleh menampung kekurangan hafazan dan dobat perawi dia. Next. Ada 5 syarat sahih hadis. First, adil. Perawi yang adil ni orang yang dapat dia kuasai diri dia untuk biasakan diri dengan takwa dan jauh daripada perkara yang fasik dan bid'ah. Ada 5 dalam adil ni. First, Islam, baligh, berakal, tidak fasik, tidak melakukan perkara yang menjatuhkan maruah diri sendiri. Second, dobat. Bukan dobat. Dabit. Inilah typo dia, dabit. Ketetapan pada seorang perawi. Dabit ni dia terbagi pada dua. Dabit kitabi dan dabit hifzi. Dia bukan hifzi lah, dia satu sadri. Inilah akibat tak buat research awal-awal. Dabit kitabi ni dia perawi yang betul-betul jaga catatan dia daripada hilang, dicuri ataupun diubah, diseleweng semula. Bermula dari saat dia catat benda tu sampai dia diminta untuk mengemukakan catatan dia. And then satu, David Sodari ataupun Hifzi. Sama kot. Ini perawi yang menghafaz apa yang didengarnya dan mampu untuk memberitahu apa yang didengar dan dihafalnya sebagaimana dia mendengar pada bila-bila masa. Itu maksud dia. And then go to bersambung sanad. Ni daripada awal sampai akhir sanad dia bersambung, tak terputus. Once terputus, hadis tu dikira tak sahih. Lepas tu tidak ada ilat. Bukan ilah. Tidak ada ilah. Tidak ada kecacatan yang menjejaskan kesahihan hadis. And then last, tidak ada syaz. Tidak ada pencanggahan antara perawi sikah dan perawi yang lebih sikah. Sikah ni apa tadi? Sikah ni Sikah ni macam yang lebih dipercayai. Then go next. Ni hukum beramal dengan hadis sahih. Hukum dia wajib beramal dengan hadis sahih secara ijma'. Ia merupakan salah satu hujah dan sumber syariah yang sah, yang tidak boleh bagi umat Islam meninggalkannya dan tak beramal dengannya. Sebab hadis sahih ni macam banyak ciri-ciri, macam banyak benda yang benar tentang hadis sahih ni. Benda dia semua yang menepati syarat lah. Alah berpusing. Sekejap cepatlah. Ni tak tahu macam ni nak sebut. Ni terus translate Rumi, penghajian hadis sahih. Hadis sahih ni dijadikan hujah dan dalil syarak. Dan sesiapa yang mengingkari hadis sahih, inilah dihukum berdosa sebab ia menetapi kesemua ciri-ciri utama dan syarat sah penerimaan sesebuah hadis. Ni pengertian hadis hasan pula. Tadi first hadis sahih, ni hadis hasan pula. Hadis hasan ni hadis yang diriwayatkan oleh rangkaian perawi hadis yang adil, bersambung sanad, tidak ada syaz, tidak ada illah, tetapi kurang sempurna dari segi dobat.
Dobit kan? Saya lupa je. Dobit kot? Okay. Ni contoh dia. Sekejap, tengok balik. Dobit kan? Sekejap. Okay, betul lah dobit. Okay, ni contoh hadis dia. Boleh stop korang tengok. Okay, pembahagian hadis Hasan ni ada. Hasan li zatihi dan Hasan li ghairihi. Sama je. Hadis ni macam yang kita tahu, li zatihi sama je dengan dia punya hadis, dia punya pengertian hadis yang first tadi. And then kita go Hasan li ghairihi. Hadis yang pada asalnya dhaif, tapi apabila diriwayatkan melalui jalan periwayatan yang banyak, yang seumpamanya atau disokong oleh riwayat yang lebih kuat daripadanya sama ada dengan lafaz atau makna, maka ia akan dinaik taraf menjadi hadis hasan li ghairihi dengan syarat kedhaifannya yang bersifat sederhana. Lepas tu, syarat hadis hasan tu ada 3 je. Perbezaan antara hadis. Okey, sahih dengan hadis hasan ialah perawi. Perbezaan antara hadis sahih dengan hadis hasan ni ialah perawi hadis hasan dihukum kurang dobit, kurang kegagapan dan lemah ingatan sahaja yang mengurangkan nilai dan martabat sesuatu hadis. Hadis hasan dia mesti diriwayatkan oleh perawi yang adil. Lepas tu hadis hasan dia perlu menepati syarat-syarat pada sanadnya, iaitu bersambung, tiada kecacatan dan tidak bercanggah dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi lain yang lebih sikah. Sikah tadi apa yang tahu? Yang lebih dipercayai. Lepas tu bukan beramal dengan hadis hasan ni. Hadis hasan ni dia boleh beramal dengannya sebagaimana para faqihah menggunakan hadis hasan sebagai hujah dan beramal dengannya. Pengijahan hadis hasan ni, hukum hadis hasan adalah seperti hadis sahih dari aspek pengijahannya, sekalipun darajatannya lebih rendah daripada hadis sahih, macam hadis yang second level dia. Justeru hadis hasan dijadikan hujah dan dalil syarak, namun begitu hujah hadis hasan tak dapat menandingi kekuatan hujah hadis sahih. Macam ada, kalau dipilih antara dua, so macam hadis sahih tu yang lebih tinggi darjat dia. Faham? Okay, lepas tu go to hadis dhaif. Hadis yang ketiga, hadis yang tidak memenuhi satu atau lebih daripada syarat-syarat hadis makbul diterima, iaitu hadis sahih dan hadis hasan. Hadis dhaif ni dia mempunyai martabat yang berbeza. Ada yang terlampau lemah, ada yang sederhana lemah. Dia macam mengikut keadaan sanad dan matan. Contohnya macam ni. Yang contoh ni dia beritahu pasal Yasin ni adalah hati Al-Quran. Ni hadis dhaif. Okay, pembahagian hadis dhaif ada 2 juga. Dhaif pada matan dan dhaif pada sanad. Tak sure lah yang matan ke. Okay. Berdasarkan kepada sebab wujudnya ilah menyebabkan terjejas sesuatu hadis. Contoh dia macam hadis maklub, hadis mutarib, hadis mudraj, hadis mu'allal. Okay, ada 4 Lepas tu dhaif pada sanad pula, ada terputus sanad sama ada sedikit atau banyak, sengaja atau tidak pada awal sanad, pertengahan atau akhir sanad. Wujudnya ilah yang menjejaskan hadis. Okay, ni dia sebenarnya satu ayat, cuma nampaklah ada 4 poin dalam dhaif pada sanad ni. Okay, dhaif pada matan ni ada 5. Macam kita tahu ni, maklub. Ada pertukaran pada sanad atau matan. Mudarib, sama kuat tetapi bercanggah antara satu sama lain. Mudraj, ada pertambahan unsur luar pada sanad dan matan. Lepas tu mazidul fi mutasil al-sanid. Okay. Pertambahan nama perawi di pertengahan sanad yang sememangnya bersambung. Mashhaf, pertukaran kalimah kerana kesilapan membaca, menulis, mendengar dan sebagainya. Dan ma'alal, hadis yang mengandungi ilah, cacat tetapi tidak zahir. Okay, dhaif pada sanad ni. Okay, ni dhaif pada sanad. Mu'allaq, sanad terputus.
di peringkat permulaan disebabkan gugurnya seorang perawi atau lebih. Lepas tu modal gugur pada rangkaian sanad dua orang perawi berturut-turut ataupun lebih secara berturut. Lepas tu mengkotik pelik. Terputus sanad sahabat atau terputus sanad pada mana-mana bahagian. Lepas tu mursal, terputus sanad sahabat. Mudallas, terdapat jenayah tadlis, pemalsuan dalam perawitan. Okay, then hukum beramal dengan hadis dhaif. Boleh beramal dengan hadis ni, tapi dalam perkara yang berkaitan dengan fadail amal je, keutamaan beramal. Tapi ada 3 syarat, iaitu faktor kedhaifan hadis dhaif bersifat sederhana. Lepas tu hadis dhaif tersebut dia kena bersesuaian dengan dasar atau prinsip syariah yang dipegang. Lepas tu hadis dhaif ni juga diamalkan tanpa meyakini bahawa ia sebuah hadis yang disandarkan daripada Rasulullah. Kita kena yakin yang hadis ni bukan direct daripada Rasulullah. Sebab tu dia dhaif. Okay, lepas tu tindakan untuk menggunakan hadis sahih, hasan dan dhaif sebagai panduan dalam kehidupan. Dia ada 3 sasaran dia: individu, masyarakat dan kerajaan. Individu, murid dia hendaklah mempelajari hadis sahih dan hasan agar ibadah tetap mengikut sunnah. Ini untuk 2 hadis tadi. Tapi hadis dhaif pula, individu yang pintar akan menyidik sebuah hadis sebelum bekerja dan beramal. Kita sidik dulu hadis dhaif ni sebelum kita share dengan orang. And then kat masyarakat pula, masyarakat Islam perlu lebih sensitif terhadap isu hadis dhaif supaya mengetahui kesahihan hadis. Tuan, untuk hadis dhaif pula, umat Islam memahami syarat-syarat tertentu sebelum menggunakan hadis dhaif dalam urusan agama. Macam orang yang bagi khutbah, imam syekh, dia kena selidik dulu, kena faham apa benda yang nak sampaikan dengan hadis dhaif ni. Lepas tu untuk kerajaan, institusi agama negara mendidik umat Islam agar berpegang dalil sahih dan menjauhi yang lemah. Macam tak adalah sampai tak guna langsung hadis hasan kan. Dia guna dua-dua. Tapi kalau boleh, go to sahih dulu daripada hasan. Hadis hasan. Okay, hadis dhaif pula, dia perhatian diberikan institusi agama negara yang memberi kefahaman kepada masyarakat Islam. Okay, dah tu je. Lama juga, sorry. Okay, semoga semua faham. Itu daripada Ana. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.